Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sangkut lupa buka. Hei, memberikan kemaluan yang besar. Saya baik tak tersungkur. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, taik kucing berleluasa di sekitar-sekitar. Bandar kucing kau, kucing. Nak intro kat sini awal sangat. Jap. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam steady bang. Okay. Apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay, InsyaAllah. So hari ni ada satu topik yang aku rasa hangat untuk diperbawangkan oleh kita semua. Satu isu semasa yang baru saja aku dapat tahu petang tadi. Aku tengah duk scroll Facebook kan. Terjumpalah kisah ini. Kisah yang mungkin akan menjadi pengajaran kepada kita. So basically apa yang aku nak bawangkan ataupun kupaskan dengan korang secara berjemaah adalah berkenaan dengan Encik bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang baru sahaja disabitkan kesalahan di atas 7 pertuduhan. Kalau korang keep on track dengan kes-kes beliau, ataupun kalau korang jenis yang macam aku saja-saja scroll dekat Facebook, mesti akan jumpa punya feed yang berkenaan ataupun berkaitan dengan pertuduhan ke atas Encik Najib kita ni. Ataupun sekarang ni orang duk panggil dia apa? Bosku. Gitu. Malu apa bosku? So actually bukanlah pasal apa yang dipertuduhkan kepada beliau tu yang aku nak persoalkan atau aku nak kupaskan pada hari ini. Yang aku duk bengang sebenarnya. Sekejap, bagi aku celah sikit. Okay bang, jalan. Cantik. Tapi sebenarnya apa yang membuatkan aku macam tertarik ataupun tiba nak membahaskan berkenaan dengan isu ini adalah pasal apa yang terjadi di sebalik kisah pertuduhan itu diumumkan oleh Encik Hakim Mahkamah apa? Mahkamah memberi kebenaran. Mahkamah Tinggi yalah Mahkamah Tinggi. Apa yang terjadi di sebalik keputusan Hakim Mahkamah Tinggi tersebut lah. Rasanya semua orang tahu betapa sikit punya ramai manusia yang berkumpul bersempena dengan pengumuman sama ada bersalah atau tidak Encik Najib ni tadi. Masya Allah, crowded gila weh. Yang menjadi isunya bukan apa, kalau kata kita ni dalam situasi yang sama pula, kalau kata kita ni berada dalam situasi yang orang kata biasa-biasa, yang normal, itu adalah perkara biasa. Tak kisahlah kan setiap ahli politik ataupun setiap bekas menteri ke apa ke, mesti ada pengikut dia kan, penyokong dia. Tapi masalahnya kita ni dalam status masih lagi dalam peringkat pemulihan daripada COVID-19. Faham tak? PKPP. So walaupun statusnya dah ditukar kepada status pemulihan, iaitu banyak kelonggaran-kelonggaran yang telah pun diberikan oleh kerajaan Malaysia sekarang ni, tapi tak bermaksud perhimpunan-perhimpunan yang melibatkan orang sejumlah sebegitu punya ramai. Kalau tak silap akulah, daripada apa yang aku baca, hampir 1000 lebih jugalah yang telah pun menyerah diri untuk menyertai perhimpunan yang menghimpunkan ramai orang tersebut untuk menyokong katanya bekas PM kita ni, Encik Najib ni. Aku tak faham lah diorang ni tak takut dengan penyakit ke apa. Kau bayangkan dalam kerisauan pihak kerajaan sekarang ni, yang kalau kita tengok pada statistik kes-kes terbaru, kes-kes jangkitan terbaru yang dah sampai dalam, boleh dikatakan angka 2 digit lah kan, 30 consistently lah, hari-hari ada 20 lebih, 30 lebih kes-kes baru. Dalam pada tu ada juga yang degil, ada juga yang mengambil inisiatif untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan melibatkan diri dengan secara langsungnya terhadap aktiviti berkumpul ramai-ramai ni. Dulu masa yang kes-kes tablik yang berkumpul ramai-ramai tu, sikit punya ramai lagi yang marah, sikit punya ramai lagi yang kecam. Silap-silap yang kecam encik-encik tablik tu dulu terlibat dalam perhimpunan yang baru-baru ni. Gila apa, dah kata tak boleh buat perhimpunan apa semua, diorang duk buat juga. Manalah diletak otak ni. Kes-kes yang masa Tuhan nak bagi otak dulu, dia tak datang. Dia kata tak apalah, tak nak pakai otak tu. Mungkinlah masa tu kan, kita mana tahu. Sebab tak lah nak ditegur, nak dimarah, masing-masing dah tua-tua belaka. Diam dah kau, aku tengah marah ni. So ianya menjadi satu contoh yang tidak baik lah kan. Memandangkan dalam keadaan sekarang ni pun kerajaan macam ada ura-ura, walaupun dah dikonfirmkan oleh pihak kerajaan kata untuk rentas negeri sempena Hari Raya Aidiladha ni tak ada, maknanya dibenarkan untuk rentas negeri, maknanya boleh balik kampung lah. Tak seperti macam Raya Aidilfitri yang lalu kita tak boleh balik kampung. Pergerakan
menyatakan rentas negeri tidak dibenarkan. Tapi sebelum daripada pengumuman yang kata confirm boleh rentas negeri tu, ada ura-ura yang cakap kerajaan mungkin akan laksanakan ketidakbolehan untuk rentas negeri sempena Aidiladha ni. Maknanya diorang ada terfikir lah, ada a few things yang membuatkan diorang untuk consider balik sama ada boleh atau tidak untuk rentas negeri sempena Raya Haji ni. Ini tup-tup dah jadi macam ni. Aku takut satu hari nanti kita terpaksa activatekan balik kita punya PKP lu masa awal-awal lu, yang tutup segala-galanya tidak boleh buat operasi, hanya essential service je yang boleh. Time tu baru ada akal masing-masing kan. Yang aku pelik masa kuat kuasa kan, PKP dengan PKPB masa tu tak ada pula jenis yang degil macam ni kan. Ini bila dah ada kelonggaran masih lagi tak ada kesedaran sendiri. Dah bagi pergi sana pergi sini nak rentas negeri ke apa ke, boleh pula dia buat perangai nak berkumpul ramai-ramai. Dah cakap banyak-banyak kali dah, ini yang berkumpul tu kalau ikut SOP tak apa, ni berkumpul duduk rapat-rapat dengan ada yang tak pakai topeng. Aku tak tahulah nak cakap. Masalahnya benda-benda macam ni dia bukan efek dekat engkau seorang, masalahnya dia efek orang keliling kau. Orang keliling kau pun berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Tak rasa bersalah ke? Aduh, sedih lah aku fikir. Yang part Datuk Seri Najib tu nak disabitkan bersalah atau tak tu aku tak kisah sangat. Aku tak ambil pot. Bagi aku biar mahkamah je yang tentukan. Ini yang tak terlibat secara langsung dengan kes tu pula yang beria sangat nak support lah, nak berkumpul ramai-ramai kat situ. Apa je yang kau boleh buat kalau kata kau berkumpul beribu-ribu orang depan mahkamah tu? Aku ingat kalau kata dah 1000 lebih orang depan mahkamah tu, hakim naklah tukar keputusan kan. Takut tengok backup ramai sangat ni. Tak boleh ni, kita kena ubah keputusan kita ni. Tengok kesalahan tetap disabitkan juga, tetap juga bersalah. 7 pertuduhan lagi. Nampak tak ada efek sudahnya. Orang yang kau support tu disabitkan bersalah, engkau pun tak dapat apa. Dapat cekelat angin dapat macam tu tak ada faedah. Pergi tak ada apa buang masa, buang tenaga, siap dapat penyakit lagi silap. Ni aku pun ada penyakit ni, kena pergi klinik lo ambil ubat. Sekejap lagi aku sambung. Okay, selesai urusan aku dekat klinik, dia sambung balik. Sampai mana ya tadi? Aku cakap tadi apa? Pasal ni kan, kau berkumpul ramai-ramai, beratus-ratus orang dekat 1000 lebih, tak tahulah berapa exact figure yang berkumpul tadi. Tapi benda tu takkan ubah apa-apa pun. Keputusan mahkamah tetap macam tu juga. Kalau A lah juga. Dia tak adanya dia nak tengok, orang belakang kau ramai, aku nak tukar keputusan aku. Hakim dia bukan macam tu. Dia berdasarkan fakta-fakta kes yang disediakan oleh encik-encik peguam pendakwa raya dan juga peguam bela. So nampak tak ada faedah ke? Tak ada faedahnya kau pergi tu. Tak faham betul lah aku. Mungkin ada masing-masing ada kepentingan masing-masing, kepentingan politik masing-masing kan. Pergi atas dasar kepentingan politik masing-masing. Tapi entahlah, pada aku setakat ni, sekarang ni yang pentingnya adalah tahap kesihatan diri masing-masing dan juga orang sekeliling. Sebab apa? Sebab wabak bila berkenaan dengan encik wabak ni, benda bukan melibatkan satu-satu orang, dia melibatkan masyarakat sekeliling. Maksudnya kalau kata seorang got infected, dia akan efek pada orang yang duduk dalam rumah dengan dia, orang yang berjiran dengan dia, orang yang duk serve dia dekat kedai makan ke, dekat pasar raya ke. Segala siapa yang berdekatan dengan infected person tu akan berisiko untuk dijangkiti juga. Dalam keadaan negara kita dan juga seluruh dunia ni, dia tengah sibuk, tengah kecoh-kecoh lagi pasal ni. Walaupun negara kita antara salah satu negara yang boleh dikatakan agak berjaya untuk membendung wabak ni, tapi kena ingatlah, selagi kes-kes baru tu dia tak consistently turun kepada kosong secara berhari-hari, maksudnya still ada risiko untuk kena. So selagi boleh, elakkanlah benda-benda yang berisiko tinggi ni, macam berkumpul ramai-ramai macam tu. Halah. Aku tak faham betul lah. Serius tolonglah, benda ni benda serius, benda melibatkan nyawa kot. Kalau kau tak kisah, kau tak sayang nyawa kau kisahkanlah nyawa anak bini kau kat rumah, nyawa saudara mara kau, nyawa mak ayah kau kat kampung. Kalau kau balik jumpa dia, tolonglah, kesian kat dia orang yang nak hidup lagi ni. Engkau tak apa kalau kata kau nak mati awal pun, amal ibadat kau banyak, pahala kau dah banyak, dah cukup bersedia lah nak mati. Janganlah nak heret orang lain sama. Aduh. So beringatlah, walaupun kita dalam fasa pemulihan, maksudnya kita dah diberi banyak kelonggaran untuk rentas negeri apa semua, tak bermaksud kita dah bebas 100% daripada penyakit ni, daripada wabak ni. Tolonglah, ikutlah SOP, pakailah mask, janganlah berkumpul sampai beratus-ratus, beribu orang macam tu. Tolonglah cerdik sikit, akal ada, otak ada, pakai. Jangan kau simpan tinggal kat rumah, kau keluar huha-huha. So ok lah guys, hari pun dah nak maghrib kan, lama-lama aku duduk kat luar ni kena sorok ngantuk kopek pula. Aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.